Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia wa din. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi. وَمَا يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَلَا هَادِيَ لَهُ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Shadaqallahul azim. Wa qala nabiyuna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fillah, atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dihormati Tuan Samsul PT Pelaksana Jabatan Pengurusan, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat sekalian rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada tengah hari Selasa ini 19 Jamadul Akhir 1444 Hijrah bersamaan 10 Januari 2023, masih kita panjatkan setinggi puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita sedikit kesempatan untuk bersama-sama menunaikan solat fardu zuhur berjemaah yang dipimpin, yang azan yang dikumandangkan sebentar tadi oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Rizwan bin Yusuf hafizahullah ta'ala, dan kemudiannya solat fardu zuhur berjemaah dipimpin oleh yang berbahagia SI Haji Zul dari JIP IPK Perak. Terima kasih diucapkan kepada kedua-duanya yang membantu mengimarahkan solat fardu zuhur berjemaah sebentar tadi. Dan kuliah zuhur kita pada setiap hari ini dan hari Khamis kita teruskan dengan membicarakan isi kandungan kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah wal Maturidiyah yang disusun oleh Tuan Guru Ustaz Abdul Rauf bin Nurin Al-Bahanji Al-Ali hafizahullah ta'ala. Kita terus membincangkan sifat yang berikutnya di dalam sifat-sifat 20, sifat-sifat Allah yang berjumlah 20 yang disusun oleh para ulama kita, yang mana dalam kumpulan kecil sifat-sifat 20 ini, sifat ini terkandung dalam kumpulan sifat salbiyah, yang ini sifat-sifat yang menafikan, yang ternafi pada makhluk, yang ternafi pada selain Allah Subhanahu wa taala.
Itu sebab ia ini disebut sebagai salbiyah. Salbiyah ni negatif. Macam kita sebut sebelum ni, ijabiyah positif, salbiyah negatif. Sifat-sifat salbiyah ini negatif pada makhluk. Maknanya sifat-sifat salbiyah ini ternafi ada pada makhluk. Dia tidak ada pada makhluk, dia hanya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang bermula dengan sifat qidam. Ya, sifat qidam, ya, Allah Ta'ala itu sedia kala. Ya, maknanya ternafi pada makhluk. Makhluk sifat dia baharu. Ya, dia bukan sedia kala, dia baharu. Kerana dia dicipta, maka dia baharulah. Baqa' ni kekal. Dia ternafi pada makhluk. Makhluk fanin, fana, binasa. Makhluk dia akan binasa. Kullu man 'alaiha fanin. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ar-Rahman. Itu macam surah Ar-Rahman yang banyak diulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dalam surah Ar-Rahman ni ada ayat Allah Ta'ala sebut kullu man 'alaiha fan. Tiap-tiap yang ada di atas dunia ni akan binasa. Kemudian Allah Ta'ala sambung dalam ayat yang lain, wa yabqa wajhu rabbika zil jalali wal ikram. Ini dalil sifat baqa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mukhalafatuhu lil hawadith. Allah Ta'ala itu bersalahan dengan tiap-tiap yang baru. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Ta'ala takkan sama dengan sesuatu jua pun. Sebab tu kita tak boleh lihat Allah. Kalau kita boleh lihat Allah, maka Allah Ta'ala itu bukanlah Tuhan. Itu dia. Nak jawab, orang kata kalau betul Allah Ta'ala Tuhan, kenapa kita tak boleh lihat Allah? Maka jawapan kita, kalau kita boleh lihat Allah, maka Allah Ta'ala itu bukanlah Tuhan. Kerana sifat Allah itu bercanggah ataupun bersalahan dengan tiap-tiap yang baharu. Ini makhluk yang diciptanya. Itu dia. Kita dah huraikan satu persatunya pada kuliah-kuliah yang lalu. Maka kita pergi kepada sifat yang berikutnya, iaitu qiyamuhu ta'ala binafsihi. Allah Ta'ala itu qiyamuhu ta'ala binafsihi, artinya Allah SWT berdiri sendiri, tidak berhajat kepada yang lain. Kan? Kan Allah Ta'ala itu kan naf'au wala darra. Allah Ta'ala itu apa-apa pun tidak memberi manfaat. Apa-apa yang ada pada makhluk tidak memberi manfaat kepadanya dan tidak memberi mudarat kepadanya. Yakni Allah Ta'ala itu berdiri sendirinya. Allah Ta'ala itu tidak bergantung kepada lain-lain. Berbeza dengan makhluk. Kita ni bergantung kepada yang lain. Kan? Kita tidak mampu hidup, tidak mampu berdiri sendiri. Kan? Kita pun sebagai manusia dilahirkan, mana boleh terus berlari, berdiri, berjalan, berlari, tak boleh. Kan? Ada peringkat-peringkatnya. Kan? Kan? Mula-mula merangkak, kan? Merangkak itu. Lepas itu bertatih, kejap jatuh, kejap duduk, kejap jatuh, kejap duduk. Berdiri pun jatuh juga, tak ada tiba-tiba berdiri. Berdiri jatuh, berdiri jatuh. Akhir-akhir sekali boleh berdiri, boleh berjalan, boleh berlari. Sampai masa dia balik macam budak-budak balik. Akhirnya kita tak boleh dah berjalan, terlantar je. Kan? Jadi begitulah kita sebagai manusia, ada perubahan-perubahannya disebabkan kita tak mampu berdiri sendiri. Allah Ta'ala sebagai Tuhan, sifat wajib baginya biarlah berdiri sendiri, tak berhajat kepada yang lain. Baik, apa maksud berdiri dengan sendirinya? Qiyamu binafsi ini ada dua keadaan. Kedua maksud, pertamanya tidak berkendak kepada zat, yakni tempat.
Dia tak berkehendak kepada tempat, kepada zat di tempat. Kerana Allah adalah zat. Tadi fahami dahulu zat adalah tempat sifat, iaitu sifat berdiri pada zat tempat. Padahal Allah SWT bukanlah sifat. Dia tidak berkehendak kepada tempat. Allah mawjudun bila makan. Dia tak perlu tempat. Kita perlu tempat. Tempat, kita perlu kepada tempat. Pejabat kita di mana? Rumah kita di mana? Contoh kan. Surau di mana? Masjid di mana? Kan? Kebun di mana? Sawah di mana? Ladang di mana? Mana itu menunjukkan adanya tempat. Tapi Allah Ta'ala tak perlu pada tempat. Allah mawjudun bila makan. Maka tidak layak Allah Ta'ala itu ditanya tentang zatnya. Di mana Allah? Aina Allah? Tak layak. Tak layak Allah Ta'ala itu ditanya di mana Allah. Kita tak boleh tanya di mana Allah. Sebab Allah Ta'ala itu tidak bertempat. Tak boleh kata Allah Ta'ala duduk atas, itu dah tempat. Allah Ta'ala duduk di depan, itu tempat. Allah Ta'ala duduk di belakang, itu tempat. Kerana Allah Ta'ala itu zatnya tidak berkehendak kepada tempat. Bila mawjudun bila makan. Zatullahi mawjudun bila makan. Allah Ta'ala itu zatnya wujud tak bertempat. Macam mana tak bertempat tu? Kita tak boleh nak bayangkanlah. Sebab ianya bukan sifat makhluk. Kalau sifat makhluk mudah kita nak faham. Saya hadapan Tuan, Tuan hadapan saya. Tuan duduk di bawah, saya duduk di atas. Contoh, itu tempat. Jadi kita boleh bayangkan sebab kita makhluk. Tapi Allah Ta'ala kita tak boleh bayangkan. Bagaimana yang dikatakan mawjudun bila makan. Wujud tanpa bertempat itu tak boleh dibayangkan sama sekali. Kan? Tak tergambar pada akal manusia. Tetapi wajib diimani. Wajib kita beriman bahawa Allah Ta'ala itu wujud tidak bertempat. Kan? Sebab itu termasuk dalam rukun iman. Iman antuk minabillah. Iman itu bahawasanya kamu beriman dengan Allah. Apa maksud beriman dengan Allah? Beriman dengan zat Allah dan sifat-sifatnya. Antara sifatnya ialah qiyamuhu bi nafsihi. Dia berdiri sendiri. Apa makna berdiri sendiri? Dia berdiri sendiri, tak perlu tempat. Itu maksud dia. Kemudian yang kedua di sini disebut maksud qiyamuhu bi nafsihi ialah tidak berkehendak kepada pencipta. Kerana Allah Ta'ala bersifat qidam, jadi kala. Allah Ta'ala dia tak berkehendak pada pencipta. La yuridu al-khaliq. La yuridu khaliqan. Dia tidak berkehendak kepada pencipta. Sebab dia dah pencipta. Dia tak berkehendak pada pencipta. Kalau dia berkehendak pada pencipta, maka dia bukan Tuhan. Dia adalah makhluk. Sebab ada penciptanya. Nampak? Contoh macam botol air ni. Botol air ni ada pencipta dia. Maka dia makhluk. Pencipta dia adalah khaliq. Manusia yang buat botol air ni. Tapi manusia tu sendiri pun ada pencipta dia. Siapa pencipta dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pencipta, khaliq. Kan, fil haqiqah, pada hakikatnya. Kalau kita kata Allah Ta'ala tu ada pula pencipta dia, Allah Ta'ala tu bukanlah khaliq. Allah Ta'ala itu bukanlah Tuhan. Allah Ta'ala itu adalah makhluk. Itu maksud dia. Jadi Allah Ta'ala, maksud yang benar sini, Allah Ta'ala tidak berkehendak kepada pencipta. Sebab Allah Ta'ala itu sendiri sifat dia qidam, sedia kala. Kan, ya? Itu maksud dia. Wallahu alam. Beberapa perkara yang perlu diberi perhatian disbah pada zat dan pencipta. 4 perkara. Perkara yang tidak berkehendak kepada zat dan pencipta itu zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat Allah Ta'ala ni dia tak perlu kepada zat dan tak perlu pada pencipta. Kerana dia itu sendiri pun sudah sebagai pencipta. Yang kedua, perkara yang berkehendak kepada zat dan pencipta, iaitu segala arat. Ini sifat-sifat makhluk. Nampak? Dia berkehendak kepada zat.
dan kepada pencipta, itu segala Arab ini sifat-sifat makhluk. Kan sifat-sifat makhluk memang berkendak kepada zat dan pencipta. Makhluk ni mestilah nakkan pada pencipta, dan pencipta tu ada zat dia, yakni Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, perkara yang tidak berkendak kepada zat dan berkendak kepada pencipta, iaitu jirim, ini zat makhluk. Jirim makhluk ini dia nak kepada pencipta, mesti ada pencipta dia, tapi dia tidak berkendak kepada zat Allah sebab dia adalah zat makhluk. Itu maksud dia. Yang keempat, perkara yang berdiri dengan zat dan tidak berkendak kepada pencipta, iaitu segala sifat Allah Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala ni dia berdiri dengan zat Allah Ta'ala itu. Sifat Allah Ta'ala yang 20. Tapi dia tak berkendak kepada pencipta. Sebab apa? Sebab dia adalah zat kepada pencipta itu sendiri. Maka dia tak perlu kepada pencipta yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia. Jadi itu sedikit kupasan yang dikatakan sebagai nisbah kepada zat dan pencipta. InsyaAllah pada kuliah kita yang datang kita akan sambung apakah yang dimaksudkan dengan 4 benda yang disebut tadi. Kita akan bincangkan pada kuliah kita yang akan datang supaya lebih jelas kepada kita tentang apa yang dikatakan sebagai qiyamuhu ta'ala binafsihi. Allah Ta'ala jatuh berdiri sendiri, tidak bergantung kepada yang lain. Jadi untuk membezakan antara Allah SWT Tuhan yang sebenar dengan Tuhan sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insyaAllah kita akan kupas pada kuliah yang akan datang. Mudah-mudahan kefahaman kita akan lebih jelas dan Allah Ta'ala berikan kefahaman kepada kita tentang perkara ini serta memberikan kepada kita ganjaran yang sebaik-baiknya, insyaAllah. Yang baik dari Allah SWT dan Quran kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa a'udzu billahi wa lakum. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.